Selamat petang, salam sejahtera, bongkar, jangan tak bongkar, bongkar sampai terlondeh. Malam ini aku puas hati, aku sangat gembira kerana isu skandal melibatkan kapal perang Malaysia LCS yang tertunggak tak siap-siap lagi sejak 2011 dengan nilai belanja telah habis dibayar sebanyak RM6 bilion dan 3 bilion lagi belum dibayar dan jumlahnya 9 bilion. Skandal ini akhirnya hampir menemui jalan penyelesaiannya. Akhirnya orang yang bertanggung jawab, orang yang menjadi dalang utama kepada perbuatan skandal ini bakal didakwa di mahkamah. Puas hati akulah. Aku bergembira kerana isu ini akhirnya menemui jalan yang selesai. Walau bagaimanapun aku percaya ada beberapa bontot orang yang tengah panas, yang tengah takut akan terdedah, terlondeh lebih dan lebih lagi di mahkamah. Kerana biasalah, sebelum masuk mahkamah, orang itu tak nak kupas habis-habisan. Tapi apabila masuk dalam kes mahkamah, tiada seorang pun yang akan sanggup dipenjarakan begitu saja. Pasti dia mau terlepas dan dia tidak peduli lagi siapa orang itu. Dia akan kaitkan kalau terkait. Dia akan beritahu siapa yang terlibat kalau orang itu terlibat dan dia tidak akan tanggung sendirian. Macam itulah. Tapi yang aku kecewa malam ini adalah ada orang yang salah faham, katanya kapal yang dikatakan ini sebenarnya memang ada. Nak bising-bising buat apa, kata mereka. Memanglah, aku setuju, memang kapal itu ada. Siapa kata kapal itu tak ada? Memang kapal itu wujud. Siapa kata kapal itu tak wujud? Tapi malangnya kapal itu belum pernah siap, tak pernah siap. Yang dijanjikan pada 2019 sepatutnya sudah selesai. 1 atau 2 kapal itu sudah dihantar dan boleh digunakan sepenuhnya. Tapi sekarang sudah 2022, sudah menghampiri 3 tahun. Kapal itu satu pun tak siap lagi dan dikatakan kapal yang paling terdekat baru 44% siap. Jadi mana tidak rakyat nak marah? Takkanlah kita nak biarkan. Walaupun adalah suku sakat mereka yang menyokong ini, yang menyokong si Anu, si Pulan dan si Pulan. Kata mereka, buat apa nak bising? Selesaikan dulu. Biarlah mereka selesaikan. Inilah sikap yang aku rasa sikap paling durjana. Sikap yang tak baik. Kerana kalau kita biarkan orang-orang yang sepatutnya bertanggung jawab ini dibiarkan begitu saja, mereka akan terus melakukan perbuatan jahat yang menghancurkan negara tercinta kita Malaysia ini. Baiklah, aku dedahkan pada kamu malam ini, siapakah yang bakal didakwa esok di mahkamah. Esok bakal didakwa. Mesti ramai orang fikir si Anu. Ada orang fikir mungkin si Najib, ada mikir mungkin si Zahid, ada mikir mungkin si Hisamuddin, ada mikir mungkin si Matsabu, ada mikir mungkin si Tun Mahathir. Macam-macam lah. Tapi yang mengejutkan adalah ini pendedahannya, ini laporannya. Bekas pegawai BNS dijangka didakwa esok berhubung projek LCS. Yang aku hairan, yang aku terkejut ini adalah yang akan didakwa ini hanya bekas pegawai. Apa maksud bekas? Mungkin sudah dipecat, mungkin sudah berhenti. Siapa beliau? Jom kita tengok. SPRM dijangka mendakwa seorang bekas pegawai tinggi Boston Naval Shipyard BNS, kontraktor yang ditugaskan untuk membina 6 kapal tempur pesisir LCS untuk Tentera Diraja Malaysia atas pertuduhan pecah amanah. Yang aku terkejut nih, yang didakwa bekas. Siapa orang ini? Kenapa sampai begini? Dan aku menanti perbicaraan itu secara terbuka kerana mesti ada kejutan demi kejutan di dalam isu ini. Sama seperti isu 1MDB, kata Rafizi Ramli. Ianya mempunyai modus operandi pergerakan keuangan yang hampir sama dengan 1MDB. Macam itulah. Dan dalam perbicaraan 1MDB,
pendedahan demi pendedahan mengejutkan Malaysia, terutamanya di mahkamah di Amerika Syarikat dalam perbicaraan Roger Ng. Pendedahan yang tak pernah kita tahu akhirnya didedahkan di mahkamah. Apakah kes LCS, kapal tempur LCS ini juga akan mendedahkan pendedahan yang amat-amat mengejutkan kita? Itu persoalannya. Bernama memetik, sumber yang tidak dinamakan mengesahkan perkara itu. Kata sumber, seorang lelaki berusia hampir 80 tahun. Wow, dah tua dah nih. Kalau di penjara 20 tahun, 100 tahun umur di penjara. Aku pun tak tahulah. Okey. 80 tahun itu didakwa atas 3 pertuduhan melibatkan kesalahan pecah amanah mengikut Seksyen 409 Kanun Keseksaan. Jemputan media yang dikeluarkan oleh SPRM lewat petang ini turut memaklumkan mengenai pertuduhan terhadap lelaki itu esok. Sementara itu, akhbar berbahasa Inggeris The Star juga memetik sumber menyebut bahawa suspek akan dibawa ke Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur pada jam 9 pagi esok. Wah, kita tunggu besok. Rupa-rupanya ada 2 perbicaraan yang hangat di Malaysia. Pertama, perbicaraan Najib Bosku di Mahkamah Persekutuan hari kedua. 10 hari perbicaraannya, besok hari kedua, dan isu yang kedua yang hangat Malaysia hari besok adalah tentang pendakwaan orang 80 tahun umurnya bekas pegawai BNS. Ya, kami mengenakan pertuduhan ke atas individu tertentu esok Selasa lapor akhbar itu. Individu tertentu. Jadi maksudnya ada lebih daripada satu ataupun tak tahulah. Menurut semakan sistem mahkamah, kes itu akan didengar di hadapan Hakim Suzana Hussein pada jam 9 pagi. Awal bulan ini, Jawatan Kuasa Kira-kira Wang Negara PAC dalam laporannya mendedahkan lebihan kos berjumlah RM1.4 bilion dalam kontrak RM9 bilion LCS dengan RM6 bilion dibayar pada tahun 2020. Walaupun kerajaan telah membayar jumlah yang besar, tiada satu pun kapal telah disiapkan selepas 8 tahun. Projek ini dimulakan pada tahun 2014. Susulan itu, SPRM pada 11 Ogos dilaporkan berkata mereka telah menyelesaikan beberapa siasatan terhadap individu tertentu yang dikaitkan dengan dakwaan penyelewengan dalam mengendalikan projek pembinaan LCS. Wow, ini dia isu yang amat kita suka, yang kita gembira kerana orang yang bertanggung jawab bakal dihadapkan ke mahkamah. Tapi yang mengejutkan, dia adalah bekas pegawai BNS dan berumur 80 tahun. Kalau tiba-tibalah dia disabitkan kesalahan dan didenda penjara 20 tahun, bermaksud dia akan berada di penjara sehingga umur dia 100 tahun dan masih hidupkah dia? Itu persoalan dia. Malaysia kita punya, jangan lupa tinggalkan komen Anda banyak-banyak tentang isu ini. Kalau kamu gembira, komen dalam ruangan komen. Kalau kamu tak gembira, komen jugalah kalau kamu tak gembira. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi. Bye-bye.